الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat menyambung semula kelas dan pengajian kita, yang mana kita tahu sehari dua ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kuat ataupun semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semakin kuat dan semakin dekat kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu daripada cara untuk kita memelihara diri kita dan keluarga kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi yang kita baca dan kita sebut dalam kuliah yang lepas, saya ingat Jumaat hari itu, Nabi SAW mengajar Ibnu Abbas. Nabi kata, inni u'allimuka kalimat, aku ingin mengajar kepada engkau beberapa kalimat. Antaranya, kata Ibnu Abbas, Nabi sebut kepada dia, ihfazillah, engkau jagalah Allah. Yahfazka, dia akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak, engkau jagalah Allah dan engkau akan mendapati Allah itu berada di hadapan engkau. Hadirin mukminin, mudah-mudahan apabila kita menjaga batasan, perintah, suruhan dan larangan Allah, Allah Azza wa Jalla membalas dengan memberikan pemeliharaan kepada kita. Doa pagi-pagi tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Baca. Di samping kita ikhtiar dengan cara-cara kaedah yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan, doa dan pergantungan kita dengan Allah tidak boleh putus. Sebab itu kebetulan dengan kuliah kita malam ini, kita menyambung hadis berkaitan dengan suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini juga dikenali dengan surah Ar-Ruqyah. Salah satu daripada nama Al-Fatihah Ar-Ruqyah, yang bermaksud jampi atau penawar. Kita sambung hadis yang kita dah baca dalam kuliah yang lepas di Masjid Ar-Rahmaniyah. Ini kita pergi masjid sebarang ramai. Malam ni kita sampai di sini, iaitu qala Allah Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadis qudsi, qasamtus salah baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Azza wa Jalla, qasamtus salah, aku membahagikan as-salah baini wa baina abdi nisfain, aku membahagikan salat di antaraku dan di antara hambaku dua bahagian. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi, satu bahagian itu adalah untukku dan satu bahagian lagi itu adalah untuk hambaku. Okey, ini permulaan hadis. Kita dah ulas qasamtus salah, aku membahagikan salat.
Salat di situ apabila kita tengok huraian para ulama, ia bermaksud Al-Fatihah. Aku membahagikan Al-Fatihah kepada dua bahagian. Satu bahagian Al-Fatihah itu adalah untuk diriku, dan satu bahagian lagi untuk hamba-Ku. Yakni Al-Fatihah yang kita baca di dalam salat. Kemudian kita dah sebut kenapa Allah Azza wa Jal menyebut Al-Fatihah, tak sebut dengan nama Al-Fatihah, tapi dia sebut dengan istilah As-Salah. Kenapa dia sebut aku bahagikan sembahyang itu kepada dua, tetapi yang dia maksudkan dengan sembahyang di situ Al-Fatihah. Dia bukan maksudkan sembahyang yang kita sembahyang rukuk tu, dia maksudkan, Allah maksudkan Al-Fatihah. Tetapi dia tak sebut Al-Fatihah, dia sebut As-Salah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah merupakan tunjang, usul dan pokok yang besar kepada salat. Seperti apa dia? Contoh dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan bisa dengar. Bisa dengar tak? Dan kita pun baru selesai sehari dua ni, haji. Haji ni kita tahu ada banyak. Ada niat, ada tawaf, sa'i, wukuf, tahallul. Banyak ibadat dalam bermalam dan sebagainya dalam ibadat haji. Tapi bila Nabi sebut haji, Nabi sebut satu ya, Arafah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi tak kata haji itu sa'i, tawaf. Nabi tak sebut yang semua tu. Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Nabi kata haji itu wukuf di Arafah. Adakah haji itu semata-mata wukuf? Tak. Banyak lagi dalam haji. Bermalamnya, melontar jamarat, melontar. Pasal apa? Tapi bila Nabi nak sebut haji, Nabi kata Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf. Seakan-akan wukuf saja, tapi bukan wukuf, banyak lagi. Sebab yang paling utama, yang paling penting menentukan kesahihan haji, duduk pada wukuf di Arafah. Tak ada haji bagi orang yang tak wukuf. Tak ada haji bagi orang yang tak wukuf. Seakan-akan, nampak? Seakan-akan tak ada salat bagi orang yang tak baca Fatihah. Dan ini disokong oleh satu lagi hadis yang dijadikan dalil di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i yang meletakkan Al-Fatihah itu sebagai rukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, tak ada salat. Tak ada salat di situ, tak sah bagi orang yang tak baca Al-Fatihah. Sebab tu Al-Fatihah dia masuk dalam rukun. Salah satu daripada 13 rukun baca Fatihah. Jadi tuan-tuan, kita tak payah bahas panjang. Al-Fatihah satu surah yang sangat besar, yang menjadi tunjang, asal, usul, pokok, dasar kepada salat. Pasal itu kalau tuan-tuan tak baca surah, tak baca apa-apa ayat Al-Quran, salat itu dianggap sah, walaupun hanya dengan membaca Al-Fatihah. Sah. Dan Al-Fatihah ni kita tahu dia ada banyak nama. Dia ada Ummul Kitab, Al-Fatihah, Ar-Ruqyah, Sab'un Mathani, 7 yang diulang-ulang. Banyaklah nama dia. Tuan-tuan kena ingat satu kaedah. Setiap benda yang mempunyai nama yang pelbagai, satu benda ada banyak nama, itu tanda atau ciri besar dan agungnya perkara tersebut. Salah satu cara kita nak tahu benda tu besar, hebat,
istimewa, agung, dia banyak nama. Seperti Makkah. Makkah ada banyak nama. Bakkah, Makkah. Apa lagi? Al-balad. Al-balad tu juga nama, wa hadzal balad. Itu juga merujuk kepada Makkah. Madinah pun banyak nama. Ya, Madinah, Taibah. Kan? Jadi bila banyak nama menunjukkan besar, azim, suratul Fatihah. Okey. Kemudian kita tengok dalam hal ini juga kita sebut sebagai ulangan, apabila seseorang itu membaca suratul Fatihah di dalam salat, dia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal dan dia membaca suratul Fatihah, dia sedang bermunajat, berdialog, berbicara dan bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, apabila hamba-Ku membaca alhamdulillah, bila kita sebut tadi dalam salat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamida abdi, telah memuji, hamadani abdi, telah memuji aku akan hamba-Ku. Langsung Allah jawab, direct, terus. Tak perlu tunggu, Allah tak jawab bila selesai suratul Fatihah. Satu demi satu ayat itu, apabila kita selesai baca, kita nak pergi kepada ayat yang kedua sebelum kita berpindah, Allah jawab. Kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim kita baca. Allah jawab. Iyyaka na'budu maliki yaumiddin. Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga akhir suratul Fatihah. Kan? Sebab itu orang yang salat perlu hadir hati dia, yakni khusyuk. Dan hanya orang yang khusyuk sahaja yang akan merasa salat itu sebagai kerehatan, bukan sebagai bebanan. Dalam suratul Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kita dah baca dalam kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuan tengok dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang sangat kabirah, sangat berat untuk dirasakan. Pasal itu orang munafik bila dia buat salat, dia akan rasa letih, dia akan rasa malas. Qumu ila salah, Quran kata mereka itu bangkit, gagah nak semayang ni, tetapi dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Apatah lagi subuh dengan Isya. Ma azqalus salah 'alal munafiqin, tidak ada salat azqal yang sangat berat, yang sangat susah, yang sukar, yang payah untuk ditunaikan oleh orang munafik ini, melainkan salatul fajri dan salatul isya. Salat fajar dengan sembahyang isya. Tetapi orang beriman, ini beza. Dan tuan-tuan kena rasa benda ni. Apa dia? Sebagai orang beriman, kita merasakan salat ini satu kerehatan. Kalau tuan-tuan tak rasa, masalah. Sesiapa di kalangan kita yang apabila dia salat, dia tak rasa salat itu sebagai kerehatan, dia tak rasa salat itu sebagai ketenangan, duk rabuk, duk sempak, duk lagi ketak dada, duk lagi rasa aku ni terpaksa mayang malah. Dia tak kata lah, tapi rasa tu dia belum mencapai salatul mukmin, salat orang beriman. Nabi bila dia nak rehat, dia buat apa? Dia salat. Dia kata kat Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, rehatkan kami dengan salat. Lepas itu bila kita susah hati, kita rasa sesak dada, ada masalah, kita salat. Dan salat, bila kita salat, pasal apa kita rasa tenang? Lah ni macam-macam masalah ni, kita takut ni. Tuan-tuan takut tak? Oh, tuan-tuan saya tak takut dah Ustaz, mati pun tak apa. Takut. Kita salat.
Dekat sangat penyakit dengan tempat kita. Setengah orang nak pergi masjid pun takut. Takut tu dia banyak. Arihna bis-salah. Kita tambah-tambah solat tengah malam, menggigit salat 2 rakaat. Sebab kita bercakap, berbisik, berbicara, dan Allah jawab. Itu kelebihan salat. Okey. Cuma kita nak bincang malam ni, ini kita cerita dalam bab yang lain. Satu benda menarik dalam hadis ini, dan ini juga menjadi perbahasan di kalangan para fuqaha. Apa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa taala, ini kepada sedikit fiqh, sedikit kepada perbincangan fiqh, iaitu berkait dengan Allah tidak menyebut surah Al-Fatihah dengan basmalah. Ini kita bukan nak bincang atau nak korek balik ataupun benda ni orang dah bincang. Tak, ni pasal kita dah lalu, kita kena sebutlah. Kan? Okey. Dalam surah ataupun dalam hadis ini, dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah ni, Allah Azza wa Jalla sendiri dia mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dia kata dia bahagi, dia kerak dua, nisfu Sya'ban. Kan? Bahasa Arab ni dia bila dia nak kata setengah, dia ada banyak term. Ba'du setengah juga. Nisfu pun setengah juga. Setiap term tu dia ada maksud dia sendiri. Okey. Bila Allah kata dia bahagikan suratul Fatihah nisf kepada 2 bahagian, dia mulakan first ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kan hadis ini, hadis yang kita baca riwayat Muslim dari Abi Hurairah ini dijadikan dalil oleh sebahagian mazhab yang mengatakan bahawa bismillah, basmalah bukanlah ayat daripada suratul Fatihah. Bukan soal baca tak baca. Dia ada 2 benda. 3 benda. Bismillah ni 3 benda secara umum dia. Tuan-tuan kena ingat. Apa dia orang bincang? Nombor 1, perbincangan berhubung dengan basmalah atau bismillah. Nombor 1 yang orang bincang, apa dia? Yang menjadi khilaf di kalangan. Bila sebut khilaf ni maksud orang bincang, orang tak sepakat. Orang tak, dia kata pasal apa duk bincang benda-benda orang khilaf. Betul lah. Memang kita bincang benda kita tak sepakat. Benda sepakat kita tak bincang lah. Kita sepakat kalau Perlis ni duk di Kedah ke duk di Perlis? Duk di Perlis. Nak bincang tak lagi? Tak bincang lah. Orang benda yang orang bincang ni benda yang khilaf. Tuan-tuan, malam ni saya nak mengajak, mari kita nak ajak, kita nak bincang tajuk kita yang kita nak bincang ni, yang kita nak diskusi ni tentang kewajipan sembahyang subuh. Tuan-tuan pun ingat, aku ingat ustaz ni tak COVID pun malaria. Orang tak bincang subuh ni, orang tak bincang wajib ke? Tak wajib. Pasal orang sepakat. Pasal tu orang kena faham apa yang diperbincangkan, benda yang belum dipersetujui, yang disepakati, benda yang khilaf. Seperti pembahagian kerusi. Silap. Beli berarti. Okey. So pertama orang bincang basmalah. Bincang apa basmalah? Dia ni ayat tak daripada suratul Fatihah? Ayat daripada Quran ke tak? Bukan kata ayat daripada suratul Fatihah. Dia ni ayat Quran ke tak? Sebahagian ulama kata tak. Tuan-tuan dengar bergelok. Sebahagian ulama kata bismillah bukan ayat Quran, tetapi dia hanya satu ayat untuk nak memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Dia bukan ayat Quran, tapi dia bagai fawasil, sebagai macam sebelum pergi ke surah tu kita pun dia ada pada semua surah. Pandangan tu bukan daripada Quran tu. Lepas tu orang bincang pula, adakah okey, kita terima kata dia adalah apa dia ni ayat Quran.
Dia sebab ada dalam ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang bismillah. Okey, kita terima dia sebagai ayat Quran. Perbincangan yang seterusnya, adakah dia sebahagian daripada basmalah? Adakah basmalah ni sebahagian daripada suratul Fatihah? Ni belum baca, tak baca lagi. Dia tu masuk dalam Fatihah. Sebahagian mazhab seperti mazhab Malik, dia bukan daripada Al-Fatihah. Ni, tu dengar begini dulu. Mazhab Malik kata dia bukan daripada Fatihah. Sehingga mazhab Malik kata siapa baca basmalah, baca, tak kira lah kuat ke pelan, baca, makruh. Kalau kita terjemah, dibenci baca basmalah atau sandak. Pasal itu perbincangan luas. Bukan soal derah pelan tu, furuk sikit-sikit lagi. Ni soal dia tu masuk tak dalam Quran. Kalau masuk, dia masuk dalam Fatihah. Okey, tak apa, kita tak payah pakai pandangan mazhab Malik. Kita pakai majoriti mazhab yang kata dia sebahagian daripada suratul Fatihah. Dia satu ayat daripada ayat-ayat Al-Fatihah. Maka pergilah kepada perbincangan. Semua yang terima kata selain daripada mazhab Malik, semua terima kata dia sebahagian daripada Al-Fatihah. Yang terima tu pula berbeza pandangan tentang macam mana kita nak baca di dalam salat. Sebab itu kalau tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia tak baca bukan kerana dia baca pelan, memang dia tak baca langsung. Dan itu juga sebahagian daripada pandangan mazhab ahli sunnah. Okey? Nampak? Bagi mereka yang bersepakat basmalah adalah sebahagian daripada suratul Fatihah, mereka berbeza. Mereka berbeza pada apa dah? Cara bacaan. Mazhab al-Imam Abu Hanifah menyatakan ia dibaca secara sir. Dan kita tahu di dalam mazhab al-Imam Syafi'i dibaca secara jahar. Okey? Ini dalam bab hukum bacaan basmalah. Nampak? Okey? Kalau kita tengok dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala tak sebut bismillah. Tak sebut bismillah. Dia sebut alhamdulillah. So kita tak boleh kata orang yang tak terima basmalah ni sebagai pandangan yang tak ada dalil. Sebab kalau kita tengok dalam hadis tadi, dia tak sebut basmalah. Okey? Dalam hal bacaan jahar ataupun sir, ia dianggap sebagai khilaf mu'tabar, yakni perbezaan yang boleh diterima kedua-duanya. So ini tak ada masalah lah. Okey, tak ada masalah. Soal jahar ataupun sir dia panggil khilaf mu'tabar, iaitu kedua-dua pandangan ini saya sebut, tuan-tuan semua tahu, diraikan. Dua-duanya ada dalil. Okey? Tak ada masalah dalam bab ini. Okey. Cuma tuan-tuan, apabila kita berada di suatu tempat, ini soal ulil amri lah. Kita rasa orang yang nak baca bismillah kuat, ada sokongan dalil. Yang nak baca bismillah pelan pun ada dalil, dan kedua-duanya boleh diamalkan. Tetapi bila balik mai kepada amalan rasmi sesuatu negeri atau kerajaan, dia balik kepada ulil amri. Kerana bila ulil amri buat keputusan, dia mengangkat khilaf. Tak ada khilaf lah pakai. Tapi dalam pengamalan rasmi, dia kata kalau saya di rumah nak bismillah kuat, yang tu tak terikat dengan pengamalan rasmi. Pengamalan rasmi ni maksudnya di masjid-masjid ulil amri lah. Maksudnya kalau dia di rumah dia nak baca bismillah kuat, itu pilihan ataupun pandangan yang dibenarkan. Tadi tak ada masalah bab ni.
Okey. Kemudian kita tengok pula kepada perbahasan dalam hadis ini. Kita dah bahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Cuma kita nak sebut sikit tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tengok Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman kita terjemah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim kita terjemah kepada yang pengasih atau penyayang. Rahim, kedua-duanya nama dan sifat Allah. Kedua-duanya nama Allah dan sifat Allah. Apa dia beza nama dengan sifat ni? Okey. Setiap nama bagi Allah, pasal itu kita tak kata Allah itu hanya bersifat 20 ke 30 ke dah. Kaedah ahli sunnah, kesemua nama-nama Allah al-asma, nama-nama Allah al-husna yang maha baik itu bukan setakat nama, dia juga sifat bagi Allah. Contoh Ar-Rahman yang Maha Pemurah, itu nama dia, bermaksud dia juga bersifat dengan sifat Ar-Rahman. Dia berbeza dengan kita. Kita kadang-kadang nama tu bagus, tapi adakah perangai kita tu macam nama kita? Tak tentu. Ada orang namanya baik, lembut, penyantun, penyabar, tapi adakah perangai, sifat dia macam nama dia? Yang tu tak pasti. Tetapi Allah kalau dia menamakan dengan nama itu, dia juga bersifat dengan nama itu. Ini ahli sunnah. So nama Allah yang kita tahu, yang ada yang kita duk hafal tu, yang Nabi sebut 99 tu, walaupun bukanlah 99 macam kita duk menyanyi tu sebahagian, tapi ada hadis 99. Nanti bahas kita banyak, tapi saya nak bagi tahu semua 99 nama itu dia juga menjadi 99 sifat bagi Allah. Tang tu pun dah 99 sifat. Nama Allah ni ada berapa? Tak tahu. Tak terkira. Sebab Nabi kata apa? Aku memuji engkau dengan nama-nama yang engkau sebutkan tentang diri engkau dan nama-nama yang engkau sembunyikan dalam pengetahuan engkau. Nama Allah tak ada had. Nama Allah tak ada satu limit berapa. Sampai Nabi kata, aku memuji dengan seluruh nama yang kau namakan dirimu dan apa yang engkau sembunyikan untukmu sahaja. Tapi kita macam mana kita nak tahu nama Allah? Sama ada dalam Quran atau dalam hadis. Okey? So Ar-Rahman, kalau tengok dalam tafsir, Allah kata apa? Ar-Rahman athna alayya. Ar-Rahman, bila kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku memujiku. Allah kata dia memujiku, dia menyanjungku. Athna, dia menyanjungku, memujiku, memuliakanku dan sebagainya, mengagungkanku. Ar-Rahman, kalau kita tengok tafsir, pemurahnya Allah ini, kata para ahli tafsir, dia merangkumi semua makhluk. Dia merangkumi semua makhluk. Sama ada yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang fajir, yang kufur, yang maksiat. Ar-Rahmannya Allah ini, dia tidak melihat kepada agama, tak melihat kepada, dia bagi semua. Pasal itu kita tengok dari sudut nikmat dunia, kesenangan dunia, rezeki dunia, dunia, semua orang dapat. Jami' khalq, siapa saja makhluk Allah, semua ada rezeki masing-masing. Yang sujud, yang tak pernah sujud, yang patuh, yang dengar, yang bantah, yang lawan, yang derhaka, yang bertakwa, yang tak bertakwa, semua dapat. Ar-Rahman, dia tak ada bias, double standard, pilih bulu, tak ada. Sebab itu kita tengok orang kafir yang buat baik, ada balasan dia di dunia. Orang kafir yang kerja, yang usaha, ada rezeki untuk dia, walaupun dia kufur dan syirikkan Allah. Dan dalam Quran kata, apabila dia doa, Allah perkenankan doa dia. Ar-Rahman ya Allah.
Kita pun pemurah juga, tapi pemurah kita taklah seperti Allah, tak sama. Laisa kamitslihi syai. Kita ni tak sama langsung dengan Allah. Pemurah kita pemurah, tapi pemurah kita bermusim, pemurah kita bersebab, pemurah kita mempunyai. Allah dia pemurah. Okey. Tetapi yang membezakan mukmin dan kafir, Ar-Rahim. Kata ahli tafsir, Ar-Rahim. Dan tuan-tuan, perasan tak? Apabila Allah memperkenalkan diri dia, ni satu benda yang kita boleh belajar ni. Apabila Allah memperkenalkan diri dia daripada ribuan jutaan nama yang dia ada, dipilih nama Allah. Nampak? Kita ambil yang 99 tu. Yang ambil 99, inna lillahi tis'a wa tis'ina ithman faman ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah itu tis'ah wa tis'in, 9 dan 99 lah. Ithman, nama. Barang siapa yang menghafalnya, tafsiran ahsaha tu, menghitungnya tu panjang lah. Dakhalal jannah. Kita ambil yang 99. Pasal apa dia tak pilih nama-nama lain, tapi dia pilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni satu benda yang kita kadang-kadang kena apa? Tadabbur. Kenapa dia tak kata dia ada nama Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, As-Salam, Al-Quddus? Tapi bila dia nak memperkenalkan di semua Al-Quran, di awal-awal surah, dia memilih Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia memilih yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kerana inilah sifat agama, rahmatan lil alamin. Rahmah, kasih sayang. Agama ni atas kasih sayang. Pasal itu Nabi kata, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu dzabh. Nabi kata, sesungguhnya Allah itu mewajibkan ke atas kamu untuk apa? Berbuat baik, ihsan, bersifat kasih, bersifat penyayang. Satu hari Nabi SAW, ada seorang sahabat tengok cucu Nabi mari, angkat, dukung, cium. Dia kata dia ada 10 orang anak. Bukan seorang, dia ada 10. Tapi seorang pun dia tak cium. Nabi kata, siapa yang tak ada sifat kasih kepada sesama manusia, dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Maksudnya ini agama, rahmah, kasih sayang. Dan Allah bila dia kasih, dia sayang, dia bagi pada semua. Itu contohnya. Tengok orang bukan Islam, belajar, rajin, berjaya. Niaga, rajin, berjaya. Orang Islam, belajar, rajin, berjaya. Sama. Tetapi Ar-Rahim, kata para ulama, dia hanya khaskan untuk orang-orang yang beriman. Seperti apa Ar-Rahim ni? Kita bagi bahas sikit. Ar-Rahim ni seperti kata para ulama, orang Islam apabila mereka meninggal, kesemua dosa mereka akan diampunkan oleh Allah. Ini Ar-Rahimnya Allah pada orang beriman. Orang beriman, Muslim, Islam, bila dia mati, besar dosa mana pun, banyak macam mana dosa dia pun, Allah ampun. Dan kata para ulama, rahimnya Allah, kasihnya Allah, sesiapa yang beriman tidak akan kekal di dalam neraka, akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Berbeza dengan orang kafir, baik macam mana pun tak dapat menyelamatkan dia. Khas untuk orang beriman. Bahkan orang yang buat dosa besar, ada peluang untuk dia masuk syurga melalui jalan syafaat.
Orang yang tak layak, orang yang ada kes, orang yang tak cukup pahala, orang yang ada masalah di dunia, orang yang sangkut, semua itu boleh diangkat dan dimasukkan ke dalam syurga melalui jalan syafaat yang Nabi sebut, syafaati, sesungguhnya pertolonganku yang Allah izin adalah untuk umatku yang melakukan dosa besar. Dosa besar esok ni Allah nak tolong. Rahim, berbeza dengan orang mukmin. Berbeza dengan orang kafir, amalan mereka yang banyak itu akhirnya hanya menjadi seperti debu yang habaan manthura. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Kita ambil pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami memohon pertolongan. Yang awal tadi semua pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua pujian. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi, yang memiliki dan menguasai hari pembalasan, menentukan kehidupan manusia pada hari akhirat. Masuk kepada ayat ni kita nak fokus sikit. Apabila kita baca, tuan-tuan sebut lafaz di dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kata hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian di antara aku dengan hamba-Ku. Yang ni yang kemuncak kepada suratul Fatihah itu duduk di sini. Inti kepada suratul Fatihah itu duduk di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila tuan-tuan baca Al-Fatihah, bila sampai pada ayat ini dia punya climax, kemuncak dia. Sehingga Allah kata hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah perjanjian, ini adalah perhitungan di antara aku dengan hamba-Ku. Pada ayat ini, apa dia ayat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata-mata kami sembah dan hanya kepada Engkau semata-mata kami memohon pertolongan. Sebab itu dalam hidup kita tuan-tuan, sebelum kita mari semayang, urusan dunia ni, urusan hidup kita ini, dia duduk pada ayat ni. Tuan-tuan faham tak? Ayat ni kata apa? Hanya kepada Engkau semata-mata yang kami sembah, yang kami ibadahkan. Pasal itu di awal doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, perjuangan kita, perhitungan kita, amalan kita, segala kerja buat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mempersembahkannya sebagai ibadah. Dan saya nak sebut sikit kat tuan-tuan, mengingatkan diri saya dan tuan-tuan semua. Bila kita sebut ibadah, bila orang tanya apa sebab Tuhan buat kita, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, Quran kata dalam surah Az-Zariyat kan, Allah kata taklah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, ni tuan-tuan yang mari masjid ni, orang beribadat ni jaga live, kita live ni bagus juga. Live ni orang boleh dengar ramai. Yang tak main tu pun kena dengar lebih sikit, mungkin daripada alasan. Sebab yang main ni pun, bila kita main, tuan-tuan mari dalam iddah Covid ni, kita rasa payah sikit lah. Kita nak kena beli mask, nak kena bawa sejadah. Nampak apa dia? Yang tuan-tuan usaha main, terutama yang main usrah ni, satu benda yang tergambar, apa dia? Kegigihan. Kegigihan. Tapi kalau tuan-tuan tak main tak apa lah. Kalau tak main tak apa lah. Boleh pergi turut tak di rumah? Tepi tadi maghrib tak naik tu Black Maria tu, Black Maria betul. Tapi saya tengok tuan-tuan yang dah tua, yang perempuan pun mai daripada Kangak jauh mai masjid ni, boleh kata ramai lah idah Covid ni. Dah lepas tu musim luar ni orang takut.
Manalah kita tahu. Tapi tuan-tuan mai bawa sejadah, pakai mah ni saya nak sebut ni. Saya nak sebut kat tuan-tuan ni. Mari setengah tu saya ni Ustaz Wei tak boleh lah nak pakai mah ni. Sesak dan terpakai juga pasal nak main masjid. Saya nak habang tuan-tuan. Kita rasa dengan kita bersungguh-sungguh gigih mai masjid ni dengan segala persiapan, dengan segala kesusahan yang kita tempuh dan kita lalui, Tuhan tidak berhajat kepada ibadat kita. Kalau tuan-tuan tak mai, Tuhan tak rugi sikit pun. Saya nak sebut yang tu, termasuk saya. Saya mai sebab saya penceramah. Tu imam mai. Pasal 3 orang wajib atas titah tuanku. Yang tuan-tuan mai. Tuan-tuan, kita kadang-kadang rasa seakan-akan Tuhan yang berkehendak kepada kita. Bila kita buat korban, kita sembelih lembu, kita sembelih kambing, kita rentah 7-800, kita rasakan seakan-akan dia memberikan keuntungan kepada Tuhan. Kalla, Tuhan tidak berhajat kepada lembu dan kerbau tu. Nabi sebut dalam hadis Muslim, nak mengingatkan kita yang kita mari ni, yang kita bersusah payah ni, yang kita gigih ni bukan untuk siapa. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang buat satu ibadat, yang menunaikan satu titah perintah, yang bersyukur kata Tuhan, fa innama yashkuru li nafsihi, dia buat atas diri dia. Tuhan tak ambil untung atas tu. Tak payah duk berasa besarlah kita boleh mai, melainkan kita rasa syukur kerana kita buat untuk diri kita. Untuk diri kita. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Hadis kursi juga. Bukan Nabi sebut, Allah sebut. Bukan Nabi sebut, hadis kursi Allah sebut. Inna awwalakum wa akhirakum jinnakum wa insakum. Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Allah kata, inna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ala atqa qalbin bashar. Jikalah manusia, inna awwalakum, jikalah orang yang paling awal ni, Tuhan kata ni, Tuhan kata inna awwalakum wa akhirakum. Kalau kamu nak tahu, jika manusia yang paling awal, makhluk yang paling awal dan yang paling hujung, kesemuanya, sama ada insakum wa jinnakum, daripada kalangan manusia dan jin, Tuhan kata semua ala atqa qalb, bertakwa. Saya bagi contoh, kalau semua kita ni daripada awal sampai hujung, manusia paling hujung macam Nabi Muhammad dari surga. Pasal Allah kata ala atqa, manusia paling bertakwa Nabi ya. Kalau semua ni bertakwa macam Nabi, apa Allah kata? Tidak bertambah sedikit pun ala mulkihi syai'a, di atas kerajaannya sesuatu. Allah kata kalau inna awwalakum wa akhirakum, semua beribadah penuh masjid sampai jatuh setengah. Dengar buka tingkap jatuh dah ustaz. Wah, ramai sangat. Dah pasal nampak ramai. Quran kata apa? Hadis kata mazad. Tak, Tuhan tak bertambah. Pasal kerajaan dia tak ikut kita. So ibadat ni pasal apa kita buat? Bukan kerana Tuhan nak. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, wallahu ghaniyun hamid. Tuhan itu maha kaya dan Tuhan itu tak berhajat kepada makhluk. Tapi kita buat ni iyyaka na'budu, kerana Allah Azza wa Jalla, kerana kita yang berhajat kepada ibadat itu. Kemudian kita kata wa iyyaka nasta'in, kita berjanji kita hanya minta tolong dengan dia. Pasal itu lepas daripada tu, tuan-tuan tengok, saya habis sikit. Tuan-tuan tengok, Allah kata apa? Tengok, Allah atok suratul Fatihah tu cukup cantik, dia punya tertib dia. Hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau yang kami minta pertolongan. Kita mengaku Allah satu-satunya Tuhan. Tak ada la ma'bud bihaqqin, tak ada sembahan
Tak ada tempat yang kita mohon pertolongan. Kemudian kita pun minta tolong. Apa pertolongan yang pertama kita minta? Sekarang kita nak minta dah ni. Tadi kita kata hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Sekarang masuk kepada bahagian kita nak minta pertolongan. Nombor 1, yang pertama kita mohon apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Kita tak minta kaya. Tengok tertib Fatihah tu. Sehingga Allah kata wali abdi. Bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, Allah kata wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa dia buh pertama? Kalaulah saya tuan-tuan keluar jin Aladin, jin Aladin. Jin Aladin kan 3 benda. Kalaulah ada jin mana ke apa, mai tanya. Dia kata boleh minta tapi 1 ya. Tuan-tuan saya ingat terberak pasal apa? Tak tahu nak minta apa. Tapi dia kata 1 ya. Tuan-tuan nak minta apa? 1 ya. Kalaulah Allah tak ajak kita ihdinas siratal mustaqim, kita yang pilih nak minta apa? Apa dia tuan-tuan nak minta? Oh, kecemah. Nak minta kaya, nak pangkat, nak minta pangkat, nak bini cantik, minta bini, nak anak. Dia kata 1 ya. 1 ya. Sama ada bini, anak, kaya, kedudukan, pangkat apa semua. 1 ya. Saya ingatlah kali kita kata aku pun tak tahu nak minta apa. Tapi Tuhan ajak. Benda yang paling manusia berhajat, paling penting dan manusia memerlukan daripada segala kehendak dan hajat dia, hidayah. Sebab itu Tuhan ajak. First, buah nombor 1 yang kamu minta sebelum minta yang lain, ihdinas sirat, hidayah. Di tuan-tuan, sebelum doa yang lain, doa hidayah. Allah ajar. Sebab itu salat juga dinamakan ad-du'a. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah. Kita sambung dalam pusingan yang berikutnya pada hadis yang seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.